kita akan sediakan sijil, kita akan bagi mereka makan dan minum, kita akan bagi mereka makan dan minum sepanjang hari. Diorang memang kan sudah macam nak jimatkan duit, kewangan kan agak low. Lepas tu kita akan sediakan, kalau ada goodies bag ke apa, sediakan. Macam gula-gula lah, nak tarik crowd, confirm mereka akan datang. Kemudian, bila mereka dah datang ke kelas tersebut, mereka akan belajar ilmu tersebut kan. And then, bila mereka dah belajar, timbul minat untuk minat fasa pertama. Okay, kita akan buat fasa kedua. Kita akan kurangkan sedikit. Okay, bila kita kurangkan sedikit, ilmu yang untuk fasa kedua, ilmu mereka bertambah lagi. Untuk kurangkan apa? Kurangkan dana perbelanjaan macam sijil, goodies bag, makan minum. Okay, yang kedua, mungkin kita boleh kurangkan goodies bag, kita bagi mereka makan dan minum dan juga sijil. Okay, untuk yang fasa ketiga, saya yakin untuk fasa ketiga ni minat mereka akan mula bercambah. Dan untuk fasa ketiga, perbelanjaan akan makin kurang. Kita akan bagi mereka sijil, makan minum sendiri. Sebab apa? Sebab mereka dah, objektif mereka dah satu. Objektif mereka dah satu, untuk belajar, untuk mendalami ilmu supaya dapat tingkatkan kebolehpasaran mereka. Bukti dia Numas. Yes. Numas. Ada lagi soalan ya? Okey, baik, minta maaf. Okey, kita lebih kepada sesi forum kali ni saya harap. Saya tujukan soalan kepada kedua-duanya. Saya tidak terlalu bias kepada sesiapa. Saya nak tanya terlebih dahulu, tak faham tak apa tu maksud kebolehpasaran mahasiswa? Kebolehpasaran mahasiswa merujuk kepada, contohnya saya katakan saudara Hazim ataupun saudari Sarah. Anda mempunyai kebolehpasaran, maknanya anda cukup berkebolehan dan anda mempunyai nilai yang tinggi di dalam pasaran pekerjaan. Itu dinamakan sebagai kebolehpasaran secara kasar. Maknanya saya dari perniagaan antarabangsa, katakan terlebih dahulu saya memberi pandangan, kebolehpasaran mahasiswa bukan saja awak buat program sampai dengan bla bla bla, tiba-tiba student datang belajar begini, anda cukup berkebolehpasaran. Tidak, itu bukan konteks yang sebenar. Tetapi ada yang mengatakan bahawa kita perlu membawa mahasiswa pergi praktikal keluar, mengeksport mereka keluar. Seperti karnival, kita bawa mereka masuk ke dalam, mereka lihat potensi dan mereka akan mencongkil bakat, mereka akan hantar skauter. Tahu skauter itu apa? Mereka akan hantar skauter untuk pencarian bakat-bakat muda. Untuk apa? Mereka membawa masuk ke syarikat, diimport dan kita mengeksport mahasiswa-mahasiswa yang baru supaya mereka praktikkan di syarikat mereka. Mereka lihat potensi ini, barulah yang betul dengan kebolehpasaran. Jadi saya nak tanya kepada kedua-duanya, adakah anda rasa program yang anda buat ini, contohnya kalau saudara Hazim setakat program Photoshop dan saudari Sarah nak buat karnival, adakah cukup untuk menerapkan nilai kebolehpasaran tersebut? Terima kasih. Okey, macam tengok rancangan pencetus ummah. Okey, macam mana nak meningkat kebolehpasaran melalui program Photoshop? Sangat mudah. Okey, macam mana kita nak tingkatkan kebolehpasaran untuk fakulti FTSM? FTSM terkenal dengan bukan kebudayaan. FTSM terkenal dengan teknologi, graphic designer, PHP, web design. Okey, di situ macam mana kita nak buat adalah kita akan bagi mereka ilmu-ilmu sampingan. Ada kalinya mereka pergi kelas, mereka belajar benda yang sangat teori, sangat teori tanpa praktikal. Praktikal ada pun tak berapa banyak, dan kalau ada pun masa tidak mencukupi. Jadi kita buatlah kelas-kelas tambahan yang mengajar mereka ilmu-ilmu sampingan supaya nanti bila keluar kat resume ada banyaklah dia boleh kemahiran dan boleh mahalkan resume mereka. Itu apa yang saya cuba ketengahkan. Kita bagi mereka banyak ilmu supaya bila syarikat tengok resume, oh, ni berpotensi, sangat berpotensi untuk kita hire mereka. Itu apa yang saya cuba ketengahkan. Dan melalui Carnival, saya rasa Carnival merupakan satu program yang memerlukan banyak dana. Dan habis satu hari. Dan habis satu hari. Dan bila saya buat kelas ni kita bukan jemput satu fakulti turun, satu UKM turun. Kita kelas, kita buat terat kepada beberapa orang. Kita buat beberapa fasa dan menggunakan dana yang
tidak berapa macam 60,000 untuk satu karnival. Itu sangat banyak dan membazir. Macam mana MC kita nak kurangkan program sebab nak bagi banyak tingkatkan dana, nak bagi banyak duit. Itulah. So sekarang saya rasa karnival saya fikir boleh jadi tapi tidak sesuai. Sebab tu saya alihkan manifesto saya kepada membuatkan bengkel-bengkel, kelas-kelas kecil supaya mereka mempunyai ilmu dan secara menyeluruh. Terima kasih. Nilai tambah. Nilai tambah. Saya dengar pendapat Sarah pasal terms boleh pasaran ni. Term boleh pasaran yang saya cuba bawa melalui karnival. Kalau kita tengok, ya betul apa yang kata Hazim. Dia ada buat program kelas by fasa by fasa. Tapi kalau kita tengok, kalau dunia luar sendiri sebenarnya kalau kita sedar, majikan sebenarnya nak pekerja yang pertama ya ada ilmu. Kedua, satu lagi soft skill. Daripada program macam Hazim sendiri cakap, kelas Photoshop, kelas 19, mereka hanya belajar. Mereka tak ada soft skill tu. Di mana soft skill tu kita nak cari? Tapi kalau bukan melalui program. So kalau ikutkan melalui program, kita akan ada bahagian pemasaran, kita akan bahagian jamuan. Banyak sangat soft skill yang diorang akan belajar. Dan untuk pengetahuan, memang benar dana tu melebihi 60k kalau contohnya. Tapi adakah kita sedar sebenarnya ini adalah salah satu soft skill yang diorang perlu belajar untuk memasarkan diri diorang, untuk communicate dengan syarikat-syarikat luar. Melalui pemasaran ni sebenarnya, saya sendiri pernah bekerja di bahagian pemasaran. Saya banyak belajar di situ. Saya pandai bercakap, saya dah pandai cakap dengan syarikat-syarikat besar. Saya dah pandai tahu, mana kita nak tackle, mana bahagian pemasaran. Takkan kita nak buat kerja, takkan kita nak buat sesuatu benda hanya guna duit kita. Kenapa kita tak aplikasikan syarikat-syarikat luar ni untuk tolong kita? Sebenarnya apabila mereka tolong kita, mereka nampak kebolehan kita, mereka nampak, FTSM UKM nak buat program ni, baguslah. Diorang akan support kita kalau itu program yang mampu diorang nampak student kita macam mana sebenarnya. So kalau kita just cakap pergi kelas, ya betul, pergi kelas tu memang penting, betul, memang bagus untuk yang Hazim cakap. Saya setuju dengan cara Hazim buat kelas malam-malam. Tapi kita kena tengok juga kebolehpasaran yang kita nak ni sebenarnya daripada soft skill. Soft skill ni sangat penting untuk kita sedar macam mana student kita boleh communicate dengan orang. Kalau kita setakat belajar untuk okay, aku dah pandai programming tapi aku tak pandai communicate dengan orang, apa guna kita belajar dekat UKM 3 tahun, 4 tahun tapi kita tak pandai bercakap kat luar. Sebab tu kita ramai graduan yang menganggur. Sebab majikan tak nak, majikan telah nampak student ni tak berkomunikasi dengan orang. Ada pernah sekali saya dengar cerita yang sampai terpaksa resign sebab tak boleh nak komunikasi dengan orang. Betapa susahnya, betapa tak adanya soft skill tu. Sebab tu saya adakan program, sebab tu kita wujudkan program di college maupun di fakulti untuk tingkatkan lagi soft skill kita tu. Itu dari saya. Okay, so alright, ada penyokong-penyokong tegar di sini. Tegar. Okay, ada lagi soalan tak? Saya ada berapa minit? Saya Alim. Saya ada satu. Okay, siapa nak bertanya dulu? Saya nak bagi. Ya. Saya nak bagi tahu pasal, saya nak cakap pasal manifesto. Yang pertama mengenai prasarana, laluan berbumbung. Semasa saya jadi MPP, okey, sebelum tu saya bagi penerangan dulu. Sebelum saya jadi MPP, kita dah bincang dengan, tahu tak siapa ketua unit FTSM? Tahu tak siapa ketua unit FTSM? Ketua unit FTSM yang handle tentang bangunan-bangunan, tahu tak? Tahu tak? Macam mana kita nak jadi wakil kalau kita tak tahu siapa orang atasan? So contohnya kalau kata kita nak betulkan lampu, takkan kita nak jumpa timbalan dekan Brazil Swasta. Kalau kita nak betulkan kita nak minta sapu jalan, takkan kita tiba-tiba jumpa dekan suruh dia sapu. Sebab pakaian dekan macam biasa je. So macam bila kita bincang pasal laluan berbumbung, saya dah bincang dengan, okey, saya bagi tahulah senang kepada pelajar-pelajar FTSM ya. Saya bagi tahu ketua unit di FTSM adalah Dr. Dalbe. Di mana saya dah bincang dengan Dr. Dalbe dan fakulti dah keluarkan dana untuk buat satu laluan berbumbung daripada fakulti ke kolej. Dan laluan tu akan dijalankan pada hujung tahun ni. Okey, satu laluan berbumbung inisiatif daripada fakulti. Bukan kerja saya, tapi kerja fakulti.
Saya cuma follow up dan ambil tahu bila nak buat. Walaupun saya dah jadi mantan, benda-benda macam tu still jadi tanggungjawab saya. Okey, jadi tanggungjawab. Bukan tanggungjawab saya je, tapi tanggungjawab semua pelajar fakulti. Tapi kita tahu selagi tak ada jawatan, pelajar-pelajar fakulti macam okey, tak kisah. Jadi apa pun tak kisah. Okey, lift rosak ke dia buat tak tahu, jalan tak elok pun dia buat tak tahu. Semua serah pada yang ada jawatan. Tapi sebenarnya tanggungjawab kita sebagai pelajar biasa pun kita kena ambil tahu. Ni macam masalah timbalan dekan mengadu dekat saya, di mana dia nampak dia pergi ke sebuah kolej untuk makan malam, timbalan dekan saya. Dia pergi dan ketua eksekutif cuma memberitahu, cuma bagi tahu wakil fakulti FTSM. Dia tak tahu pun siapa yang datang tu. Dia tak tahu apa jawatan dia tak tahu siapa nama, dan dia berasa sedih. Okey, itu yang saya terima aduan daripada timbalan dekan. Okey, apa So saya persoalan? saya nak tanya. Tak, bukan tu penerangan. Kita bukan dimah. Okey, ni soalan. Okay. Macam mana? Allah dah. Macam mana kita dah ada laluan berbumbung. So berapa banyak bumbung lagi nak letak dekat jalan? Sebab jalan luar. Okay. Jalan luar. Saya bagi tahu dengan Dr. Dalbi, kita bagi tahu jalan luar ni daripada student basah-basah, kita nak jalan kaki, student daripada Zakbar, student daripada Pondok Bas. So dia nak masuk ke sini jadi masalah bila hujan. So saya suruh dia orang pasang bumbung kat situ, tapi jadi masalah bila nak pasang lampu apa semua. So macam mana dengan laluan berbumbung yang akan tersedia? So dah settle ke manifesto tu? Kenapa wujud lagi manifesto tu? So saya bagi tahu ni supaya kena aktif sikit untuk ketahui tentang prasarana di fakulti. Soalannya berapa banyak bumbung nak tambah? Banyak bumbung nak tambah sebenarnya kat fakulti ni. Tu je. Amirul tak tanya Sarah. Okey, pertamanya saya minta maaf lah. Sebab saya bukan semua tanggungjawab di fakulti ada tanggungjawab bersama pelajar FTSM. Bukannya tertumpu pada yang pertama. Bukan, saya tak ambil alih lagi sampai kejap-kejap je. Ya, saya tahu. Betul kata Amirul, kata tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Sebab tu saya naikkan manifesto saya. Saya buat manifesto ni atas dasar tanggungjawab saya sebagai seorang MEP dan sebagai sebagai pelajar FTSM sendiri. Sebab tu saya kata saya minta maaf awal-awal. Sebab saya bukan barisan pertama yang tahu perancangan FTSM. Kalau saya tahu, tak apa, saya akan tolak manifesto saya ke tepi, saya buat manifesto baru. Kenapa nak mempertikaikan? Takkanlah saya orang luar, bukanlah orang luar, saya orang fakulti juga. Tapi bukannya daripada barisan pertama, tapi saya sibuk-sibuk apa lagi. Takkan saya nak buat macam tu. Saya kena respect skop kerja pertama sendiri. Takkanlah saya nak involvekan diri saya lebih-lebih. Kalau itu memang betul kata Mirul, itu tanggungjawab saya. Ya, sebab tu saya buat manifesto tu. Dan saya minta maaf sebab saya tak tahu perancangan sebenar pertama, rancangan sebenar fakulti. Kalau saya tahu, saya tak akan buat manifesto tu untuk saya tambah lagi bumbung. Sebab buat apa kita keluarkan kos yang banyak, double banyak untuk kita buat benda yang sama. Kalau dah ada bumbung tu, tak apa, saya tolak manifesto saya. Ada lagi tak? Hazim nak jawab. Okey, pasal manifesto tersebut, saya setuju dengan saranan pendapat daripada saudara Amirul. Student FTSM sendiri harus berada di fakulti dan cakna dengan isu-isu fakulti. Pertama ada Facebook sendiri, dan saya rasa saya sudah update status tentang bumbung itu sebelum tarikh lahir. Dan sebagai student FTSM, kita harus cakna. Bukan pertama ada cakna dengan isu ni, FTSM pun kena cakna. Itu je apa yang saya nak jawab. Alright. Satu lagi soalan untuk Aziz. So ada lagi ke beberapa soalan? So kita limit sampai pukul berapa ni? Okey. Izzat. Okey, mungkin soalan yang terakhir ya. Alright. Soalan terakhir.
untuk kedua-dua ahli panel kita. Tahun 3. Okey. Tahun 3. Sistem tahun 3. Soalan saya daripada saya lihat pertanyaan kedua sampai akhir memperjuangkan kita nak bukan sebagai betul, tapi memperjuangkan tapi memperjuangkan tentang fakulti itu sendiri. Okey, saya tak menafikan hak anda sebagai YDP pertama ataupun bakal MPP. Cuma bagaimana collaboration anda iaitu daripada student FTSM sendiri untuk mengembangkan lagi ilmu FTSM ini kepada pelajar-pelajar lain. Sebab bagi saya, kalau betul anda ingin bertanding MPP, anda ada satu skop yang menyeluruh terhadap pelajar UKM itu sendiri. Okey, sebagai contoh, saya pelajar falsafah dan usuluddin. Kami ada minor dalam teknologi maklumat. Betul? Mungkin ada yang tak sedar, ada pelajar kami daripada FBI belajar di FTSM sendiri. Okey. Jadi saya kata, saya tengok tadi daripada awal sampai habis anda tidak memperjuangkan keseluruhan sekali sebab anda nak bertanding sebagai MPP. Yang saya nampak anda sebagai seorang YDP pertama yang nak mengangkat pertama itu sendiri. Okey? Nak mengangkat FTSM itu sendiri, maksud saya. Jadi mana apabila anda diberi mandat sebagai MPP, okey, anda diberi mandat sebagai MPP, saya tak nampak satu jawatan MPP itu memberi keseluruhan, memberi impak kepada pelajar lain yang kata, boleh kata kita boleh buta IT ke, kita boleh tolong juga. Betul? Anda hanya bantu pelajar FTSM saja. Okey, saya tahu kerusi fakulti, tetapi portfolio anda ada di dalam kabinet. Okey, itu adalah ilmu anda yang lebih, anda kena bantu yang lain. Okey, bagaimana anda untuk ni? Saya punya soalan. Okey, Hazim nampak ni. Bagaimana cara untuk saya kembangkan ilmu? Okey. Daripada manifesto saya yang ketiga, keboleh pasaran, kan? Dari situ kita buat kelas-kelas untuk pelajar-pelajar FTSM untuk fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa 1 tu untuk basic. Di mana basic tu saya akan jemput semua pelajar, termasuk FTSM. Pelajar luar mungkin akan dikenakan yuran sebab kita minta dana daripada pihak fakulti. So untuk pelajar luar, kita mungkin akan kenakan yuran. Sebagai contoh, untuk IMAC, itu saya jadi tenaga pengajar untuk pameran Pesta Convocation untuk Artifact. Datang tak? Kenapa tak datang? Dah tersebar di Facebook. Ya. Incarnation. Tutup. Tak tahu. Tak tahu. Kena cap nah. Surat formal. Oh, saya rasa setiap MEP pergi ke mesyuarat bersama dengan sekretariat. Saya macam sedikit MEP dan YDP semua ada. Dan semua tahu apa soalan dah habis. Jawab. Sebenarnya kalau kita sampaikan sebuah mesej, tak kira apa-apa mesej, kalau kita sampaikan mesej kepada orang tua, orang tua tak sampai, macam tadi kata, kemungkinan adalah kita tidak cakap. Yang kedua, kemungkinan orang yang menyampaikan mesej tersebut, penyampaian tersebut tidak cukup hebat untuk sampai. Tidak cukup hebat. Saya rasa dia tak ada Facebook. Relax. Jaring rosak. Jaring dekat. Tenang, pelajar sebelah. Tenang. Hati kena tenang, pelajar sebelah. Kita kena tenang. Tenang masalah. Abang. Kau bakar sikit dah nak mengamaki-maki relax. Belum bakar banyak. Okey, Azim, teruskan. Okey. Tadi saya dekat mana? Tadi dekat tu, tak pergi ke? Tak pergi ke? Kenapa tak pergi? Itu saya ajar untuk semua. Saya nak kembangkan ilmu FTSM sendiri. Saya ajar untuk dekat main stage kot. Semua tahu ni. Kenapa tak pergi? Saya soal balik.
Kenapa tak pergi? Ada mungkin. Oh. Biru Jadi itulah isu sentimen yang dipermainkan. Oh. Jangan yang kelangan umur banyak kot. Kelangan umur siap jemput orang dari UK lagi. Join lah kelas umur. Kelas kita open kot. Daripada FKB ada. Join lah kelab IMAC. Kelab IMAC, kelas dia bukan hanya untuk FTSM. Dia buka untuk FTSM and then dia buka untuk Bahajat like page kami. So, Bahajat like page kami. biasalah nak cari ilmu ni, kena cari. macam Imam Syafiq cakap, ilmu ni harus didatangi, bukan mendatang. Nak ilmu, kita kena datang. Bukan ilmu tu, dia datang kat kita, bagi kita. Itu kita kena faham konsep dia. Itu dah jawapan saya tadi. Tak menjawab. Bila menjawab. Untuk Sarah. Soalan untuk Sarah. Last sebelum kita masuk ke pemulungan. Tahu, student. First year ke second year? Come on. FTSM. First year, second year. Ada pelajar first year ke sini? Ada. Nak tanya apa? Tanya lah, cepatlah. Cukup lah, abang-abang, kakak-kakak cukup lah. First year, cubalah. Tanya je. Ini soft skill yang kita nak. Belajar mental satu tak ada tau. Tak ada berani nak soft skill. Itu yang kita nak bela. Mereka ke kelas. Adalah. Jangan. Mana pelajar tahun 1 yang tak dapat? Tunjukkan soft skill anda. Kalau tak memang Tanya je. Takkan first year tak ada, maksudnya debat ni tak berjaya lah. Yang datang puak ni. Kau sendiri lah kita ni. Kau sendiri lah kita ni. Aman tanya je. Tak cak nak. Tanya je, simple pun tak apa. Ada lagi tak soalan terakhir? Jadi sebelum kita masuk ke pemulungan ni nah. Banyak lagi ni. Sebelum kita akhiri majlis. Saya rasa golong yang lakut sebab Kalau tak ada, so saya tamatkan lah. Ya? Right, so saya tamatkan pertanyaan atau persoalan daripada pihak penonton atau para pelajar yang lain. So saya minta untuk pemulungan terakhir lah. Ya? Kita Sarah ni. Terima kasih untuk sesi pemulungan. InsyaAllah saya tak minta banyak. Cuma insyaAllah kalau saya diberi mandat, saya bukan hanya bekerja seorang diri. Saya ada tim di kolej dan insyaAllah saya akan berkolaborasi dengan fakulti untuk ada tim di fakulti untuk kita sama-sama menaikkan fakulti kita, untuk sama-sama kita naikkan nama fakulti kita bukan hanya di medium luar, terlalu luar, tapi juga di peringkat UKM untuk kita sedar siapa diri kita, untuk kita lihat sejauh mana tahap kita punya soft skill. Saya bukanlah nak kata saya ni orang yang bersoft skill sangat pun, tapi alhamdulillah sepanjang pembelajaran saya dah nak masuk tahun kedua ni, banyak soft skill yang saya belajar, yang daripada kolej sendiri dan juga daripada fakulti. Saya dapat kedua-duanya dan insyaAllah unity for FTSM. Okay, so kita bagi pihak Hazim pula. Okey, insyaAllah jika saya diberi mandat, saya akan berusaha untuk memenuhi segala manifesto-manifesto saya. Dan saya cuma berusaha, saya merancang dan Allah yang menentukan, insyaAllah. Jadi, saya calon anda nombor 2, undilah saya. Okay, so saya rasa dah sampai ke penghujungnya. Cuma sebelum saya tamatkan majlis ini secara formal, okay, saya mungkin agak beri sedikit nasihat sama ada kepada pengikut atau penyokong tegar bagi dua pihak, Hazim dengan Sarah, agar sentiasa tidak secara dalam keadaan tenang lah, bukan secara emosi, tapi kita bertindak secara profesional. Dan juga pada kedua-dua pihak ahli panel, calon MPP fakulti Muhammad Hazim dan Sarah. Okey, saya ingin berkongsi ataupun memberi peringatan supaya
tidak sahaja Hazim atau Sarah, pada calon-calon lain supaya dalam kita bertanding bagi mana-mana pihak atau calon peringkat fakulti ataupun peringkat kolej, yang penting betul apa yang saya nak tekankan di sini ialah kita betulkan niat kita, insya-Allah niat kita kalau yang beragama Islam, niat kita kerana Allah. Dan tujuan kita adalah tujuan ikhlas untuk nak membantu meningkatkan kebajikan pelajar, dan itulah sebenarnya keikhlasan kita.